أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. الحمد لله القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Perbanyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan diberikan ganjaran pahala serta diberikan keluasan rezeki dan nikmat sama ada di dunia maupun di akhirat. Khatib mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara yang sia-sia. Mimbar hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Perpaduan Asas Keharmonian Negara. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks Malaysia yang mempunyai masyarakat majmuk, kesatuan perpaduan bukan sahaja terhad kepada sesama umat Islam, tetapi melibatkan seluruh warga negara daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama. Islam mengiktiraf kepelbagaian ini sebagai fitrah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dibacakan pada mukadimah khutbah sebentar tadi dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenalan-kenalan, yaitu dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, yaitu bukan yang lebih keturunan atau bangsanya atau kekayaannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Justru itu, kepelbagaian bukan sebab untuk berpecah, tetapi peluang untuk saling memahami dan berbuat baik. Maka perpaduan perlu berasaskan prinsip saling hormat menghormati, bertoleransi dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Manakala bagi orang mukmin, kemuliaan sebenarnya di sisi Allah adalah kemantapan takwanya. Umat Islam wajib untuk mendamaikan dua kelompok mukmin yang berselisih semata-mata
semata menyeru bertakwa kepada Allah agar mendapat rahmat-Nya dengan dasar iman, serta mengingatkan pentingnya menjaga keharmonian dan menjauhi perpecahan. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, negara kita juga memiliki kepelbagaian, pelbagai etnik, dan digambarkan sebagai sebuah negara unik yang berjaya mengekalkan suasana damai dan harmoni. Namun amat mendukacitakan apabila segelintir masyarakat yang kurang cakna atau isu sensitif sesebuah kaum menyebabkan benang perpaduan yang selama ini ditenun indah kini semakin terlerai apabila isu-isu perkauman dan perbalahan sering dibangkitkan di media massa maupun media sosial. Tanpa perpaduan, masyarakat mudah dipengaruh, dijajah pemikiran serta dipecah belahkan oleh musuh yang ingin melihat masyarakat lemah. Sebaliknya, dengan perpaduan lahirnya keamanan, keharmonian serta kekuatan yang mendorong kemajuan ummah. Mengimbau tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan perpaduan sebagai asas utama dalam pembinaan sesebuah negara. Baginda telah menyatukan dua kabilah melalui permuafakatan di antara kaum Muhajirin dan Ansar dengan termeterainya Piagam Madinah. Dokumen itu bukan sahaja mengiktiraf hak umat Islam, malah menjamin hak masyarakat serta kabilah lain untuk hidup dalam perjanjian damai. Ini jelas membuktikan bahawa perpaduan adalah asas kepada keamanan masyarakat majmuk. Tiga saranan utama khatib ingin ketengahkan sebagai perpaduan, sebagai panduan umat Islam dalam usaha memperkukuh perpaduan, yaitu yang pertama, menyadari bahawa Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang agama dan bangsa adalah harta tidak ternilai yang wajib dipelihara. Dan yang kedua, menjauhi fitnah dan kebencian yang diibaratkan sebagai bom jangka yang mampu memusnahkan perpaduan. Perbezaan pandangan dalam Islam adalah rahmat, tetapi apabila diurus dengan kebencian, ia menjadi fitnah. Dan yang ketiga, berpegang teguh kepada jalan Allah. Berpegang teguh pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga persaudaraan sesama Islam dan masyarakat bukan Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yaitu agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Hadirin Jumat yang dikasihi sekalian, perpaduan bukan sekadar slogan, malahan ianya adalah pasak serta faksi yang menjamin kelangsungan mana-mana tamadun negara. Kepelbagaian ternyata bukan penghalang, tetapi merupakan kekuatan yang bersulam prinsip adil dan ihsan. Ini juga merupakan salah satu kerangka dasar perpaduan negeri DPN yang berteraskan harmoni dalam kepelbagaian. Agar menerapkan nilai tersebut dalam diri masyarakat sama ada berbangsa Melayu, Cina, India, Kadasan, Dusun, Bajau, Bugis, Kadayan atau Murut, Sungai dan sebagainya. Daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-mu'min lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka baina asabi'ihi. Shadaqallahul azim. Maksudnya, bandingan seseorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan yang mana bahagiannya saling menguatkan antara satu sama lain. Lalu baginda pun menjalinkan antara jari-jarinya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menggambarkan bahawa umat Islam mesti hidup dalam semangat saling bantu-membantu dan kasih sayang. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim
menegaskan bahawa perpaduan itu lahir apabila wujud rasa ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang berasaskan iman, bukan kepentingan duniawi semata-mata. Tambahan pula, masyarakat Islam mestilah hidup saling tolong-menolong dan bersatu padu tanpa membelakangkan bangsa dan agama, kerana ia adalah asas kekuatan dalam komuniti majmuk. Jika kita benar-benar ingin melihat negara aman, maka setiap daripada kita mestilah memainkan peranan sebagai agen perpaduan. Khatib mengambil peluang untuk kita renungkan bersama kepada saudara-saudara kita di Palestin yang kini sedang menghadapi penindasan dan kekejaman tanpa belas kasihan selama 70 tahun lebih. Mereka diuji dengan kesengsaraan, namun semangat perpaduan dan keteguhan iman tetap menjadi kekuatan mereka dalam menentang kezaliman. Walaupun mereka dikepung dan segenap arah, mereka tidak pernah menyerah kalah. Inilah contoh bahawa kekuatan sebenar umat Islam tidak terletak pada bilangan atau senjata, tetapi pada kesatuan hati dan pegangan terhadap agama Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Kitab Ihya Ulumuddin turut menegaskan bahawa tiada kekuatan bagi masyarakat tanpa kesatuan hati. Justru perpaduan ialah benteng yang melindungi masyarakat daripada kebinasaan. Jika umat Islam di Malaysia mampu bersatu sebagaimana semangat yang ditunjukkan oleh saudara kita di Palestin yang bersatu di bawah kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maksudnya tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad Rasulullah Allah, nescaya negara kita akan terus aman, makmur dan diharmoni di dunia. Hadirin jemaat yang dikasihi sekalian, mari kita mengulangi dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maksudnya tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad Rasulullah Allah. Nescaya negara kita akan terus aman, makmur dan dihormati di dunia. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, intipati khutbah kali ini merupakan rentetan khutbah sebelum ini yang mana menekankan mengenai isu perpaduan karena ia amat penting dan wajib kita pertahankan sebagai kunci kepada rukun negara. Sebagai umat Islam, kita hendaklah saling ingat mengingati, terkadang lalai, dan alfa itulah lumrah setiap insan yang bergelar manusia. Menyimpul khutbah kali ini, marilah kita bersama-sama kita renungi beberapa fasa penting yang ingin disampaikan. Antaranya ialah, pertama, perpaduan adalah asas kekuatan dan kemakmuran dalam sesebuah negara, masyarakat majmuk. Masyarakat yang bersatu akan dihormati manakala perpecahan membawa kehancuran. Dan yang kedua, umat Islam di Malaysia mesti menjaga keharmonian dan ukhuwah agar tidak terpecah oleh pandangan politik dan kepentingan duniawi. Dan yang ketiga, perjuangan umat Palestin mengajar kita erti keteguhan dan kesatuan, bahawa kekuatan Islam lahir daripada kesatuan hati dan iman. Dan yang keempat, Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh perpaduan sejati melalui piagam Madinah yang wajar dijadikan model dalam membina masyarakat Islam modern yang adil dan sejahtera. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amin. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
bisa kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung wa kadzalika ala fahamatir ra'isyil a'la Tuhan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah wa ja'alillahumma hazihil baldata wa sa'ira bi'alil muslimin aminatan mutmainnah innaka raufur rahim. Allahumma adfa 'anna al-bala wal waba wal fasya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khass wa min buldan muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami yang disalimi di bumi Barakah Palestina. Kasihani dan limpahkanlah rahmat-Mu ke atas mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan kami, tempat kami ini, kampung ini, estate ini, tempat kami mencari rezeki, negeri dan juga negara kami. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang keji. Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqomah, mendirikan salat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridai. Sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah walhamdulillah. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسأله من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.